Saya masih tidak faham bagaimana mengetahui tentang kelemahan orang lain boleh menjadikan kita rasa diri kita dalam keadaan yang baik. Kerana kita baik bukan kerana orang lain lemah. Kita baik kerana kita baik. Dan orang baik bukan kerana kita lemah. Tapi tak apalah berkenaan dengan hal itu. Yang penting tentang sistem pendidikan Finland dan juga negara-negara yang lain, apa-apa juga yang dikongsi memang tidak pernah bermaksud daripada awal untuk ianya ditiru bulat-bulat. Mana yang baik itu baiklah, dan mana yang buruk itu tinggalkan. Dan ini bukan satu benda asing daripada kita, kerana saya yakin semua orang tahu pepatah yang menyebut baik jadikan teladan, buruk jadikan sempadan. Keduanya, meniru itu sendiri tidak memungkinkan kita melakukan sesuatu yang kita nampak bagus dilakukan oleh orang lain, kerana meniru menjadikan kita hanya mengambil superficial value terhadap satu-satu benda yang kita nampak, dan kita tidak faham apa yang sebenarnya berada di belakang perkara ini tadi. Bila seorang cikgu mengajar di dalam sebuah kelas, dia sedang menggunakan sekurang-kurangnya 3 ilmu. Dan 3 ilmu ini, jika kita tidak faham, kita tidak mengerti mengapa satu-satu benda yang dibuat itu berhasil ataupun tidak berhasil. 3 ilmu yang saya maksudkan itu, yang pertamanya adalah content knowledge, yang keduanya adalah pedagogical knowledge, dan yang ketiganya adalah pedagogical content knowledge. Adalah istilah-istilah lain yang berbeza, tapi maknanya lebih kurang sama. Content knowledge merujuk kepada ilmu tentang kandungan pembelajaran. Kalau yang diajar itu adalah subjek matematik, bermakna content knowledge adalah berkenaan dengan topik di dalam subjek berkenaan yang sedang diajar. Kemudian yang kedua adalah pedagogical knowledge, iaitu ilmu berkenaan dengan bagaimana manusia belajar. Ilmu pedagogi adalah merupakan ilmu yang berkembang pesat dalam 1 dekad, 2 dekad yang terakhir ini, kerana kecanggihan teknologi membantu kita dapat lebih memahami apa sebenarnya yang berlaku dalam diri seorang murid ketika dia sedang belajar. Ilmu itu berguna untuk menyesuaikan apa yang kita nak ajar dengan proses pembelajaran itu sendiri yang berlaku di dalam diri setiap individu murid. Manakala ilmu yang ketiga pula adalah pedagogical content knowledge, iaitu ilmu bagaimanakah manusia belajar, tetapi secara spesifik berkaitan dengan subjek berkenaan. Pedagogical content knowledge matematik tak sama dengan pedagogical content knowledge dalam subjek-subjek yang lain. Sebab itu, bila mana tulisan Jawi nak diguna pakai untuk belajar agama, kita telah mencampurkan 2 pedagogical content knowledge yang mungkin menjadikan kita boleh dua-dua tak dapat, kerana Jawi adalah isu bahasa, pedagogical content knowledge-nya berlainan, manakala ilmu agama pula adalah topik yang berbeza dengan pedagogical content knowledge yang juga berbeza. Jadi sebab itu, bila kita nampak satu-satu benda menarik berlaku dalam sebuah bilik darjah, kita tak boleh tiru. Tak boleh itu bukan maksudnya tak dibenarkan. Tapi kalau kita tiru tu nanti, kita tak boleh nak replicate ataupun menghasilkan hasil yang sama baik. Bila saya mengajar subjek hadis, saya berikan pesanan kepada seorang pelajar. Ada senarai barang-barang yang dia kena ingat, dan kemudian dia kena sampaikan berdasarkan hafalan dia kepada kawan sebelah dia. Kawan sebelah dia sampaikan pada kawan sebelah lagi. Sampailah kepada bahagian yang paling ujung. Selepas 20 pelajar, lebih kurang dalam 15 minit, kita semak dan kita dapati bahawa mesej yang dinyatakan oleh pelajar yang terakhir tadi itu sangat berlainan daripada mesej asal yang telah disampaikan tadi. Jadi berlakulah perbincangan dalam kelas kenapa perkara ini berlaku dan bagaimanakah game tersebut boleh membantu kita untuk faham mengapa ilmu hadis ini penting. Bayangkan, bukan daripada seorang ke seorang yang lain dalam tempoh 20 minit,
tetapi membabitkan lebih ramai individu, dan pada masa yang sama juga ia merentas masa ratusan tahun sebelum hadis dibukukan. Jadi pelajar-pelajar dalam kelas itu engage dan mengeluarkan pelbagai sisi pandang mereka, dan mereka yang memerhatikan apa yang saya lakukan dalam kelas itu mungkin rasa teruja dan nak buat jugalah dekat kelas saya, dan dia pun cuba melakukannya tetapi tak dapat hasil yang diharapkan. Salah satu penjelasan kenapa hasil itu tak dapat kita kata replicate, kita salin untuk dibuat di tempat yang lain, ialah kerana mungkin yang memerhati itu tidak memahami pedagogi di sebalik apa yang berlaku dalam kelas tu. Pertamanya, apa yang saya lakukan itu betul, dia duduk di bawah satu daripada jenis pembelajaran yang kita galakkan di sekolah, iaitu active learning. Active learning maknanya pembelajaran itu membabitkan penyertaan pelajar secara aktif, bukan semata-mata aktif dari segi aktivitinya, tetapi aktif dari segi pembabitan pelajar. So itu satu bab. Kemudian yang keduanya pula, apa yang saya lakukan ketika itu adalah untuk activate past knowledge budak-budak. Bila kita activate past knowledge, maknanya bila nak perkenal subjek baru, bagi subjek baru tu boleh terkait dengan sesuatu yang pelajar dah tahu. Apakah yang dilakukan itu? Namanya ialah metacognitive strategy, strategi metakognitif yang bermanfaat untuk mencegah daripada berlakunya apa yang disebutkan sebagai cognitive overload. Bebanan kognitif dalam kepala budak-budak untuk make sense. Benda yang belajar ni, apa bendanya? Kenapa nak kena belajar benda ni? Apa kepentingan dia? Jadi, bila pembelajaran dilakukan secara dalam talian, PDPR kalau istilah yang dipakai dekat Malaysia, salah satu daripada masalah besar yang dihadapi oleh pelajar yang cikgu-cikgu susah nak atasi bila mana tidak berlaku pembelajaran secara face to face ialah cognitive overload ketika memperkenalkan topik baru dan nak bagi budak-budak make sense apa benda yang cikgu nak perkenalkan ini. Jadi maklumat-maklumat tentang jenis-jenis pembelajaran, active learning, inquiry learning, contextual learning dan yang seumpama dengannya. Kemudian strategi metakognitif, dan yang ketiganya, mengapa cikgu perlu faham tentang cognitive load yang berlaku dalam diri para pelajar, membantu untuk kita faham bahawa tidak semestinya hasil yang diinginkan oleh seorang cikgu hanya boleh dicapai dengan meniru apa yang saya buat, tetapi dengan pemahaman tentang sains di belakang strategi itu tadi, cikgu boleh fikirkan kaedah lain tetapi dalam sains yang sama untuk mencapai natijah yang lebih sesuai dengan anak murid cikgu. Jadi penjelasan saya ini menunjukkan bahawa tak perlulah sampai ke Finland. Maksudnya dalam subjek agama sekalipun, kita tidak boleh tiru cara cikgu lain belajar, melainkan kita faham di sebalik apa yang cikgu tu buat, apa ilmunya, apa sains di belakangnya. Dan ini yang menjadikan guru-guru sebagai profesional, kerana mereka ada knowledge ini yang tidak ada pada content expert. Maknanya seorang yang pandai tentang hadis mungkin dapat ilmu hadis yang keputusan pemeriksaannya cemerlang, tapi itu tidak secara automatik menjadikan dia seorang guru hadis yang pandai. Jadi sebab itu di Finland, dalam program teacher education, maknanya program untuk training cikgu masuk ke universiti, masuk IPG ke ataupun fakulti pendidikan, Finland tidak pilih pelajar quote-unquote terbaik dari segi akademik. Kalau dalam istilah mudah kat Malaysia, maknanya bukan pelajar straight A yang merupakan calon terbaik untuk jadi cikgu, tetapi cikgu ini adalah seorang yang passionate terhadap apa yang dia nak buat. Bahkan ada banyak ketah kerja di Finland yang membincangkan tentang kelebihan
memilih guru daripada kalangan mereka yang bukan sahaja berminat tetapi pernah menjadi pelajar yang struggle, kerana mereka lebih mudah untuk empati dan faham mengapa setengah-setengah pelajar berdepan dengan kesusahan ketika hendak belajar subjek-subjek ataupun topik-topik yang tertentu. Begitulah apabila saya kongsikan tentang sistem pendidikan Finland itu, saya rasa akhirnya berbaliklah kepada masing-masing untuk kita terbang di daerah ini, sama ada dengan mata lalat ataupun mata lebah. Kerana bila mata kita adalah mata lebah, walaupun kita terbang di celah-celah sampah, kita masih mencari bunga. Tetapi kalau kita terbang dengan mata lalat, kita sedang melintasi taman bunga yang paling indah pun, yang dicari masih tai. Mudah-mudahan kita dapat mengambil yang baik untuk dijadikan teladan dan menjadikan yang tidak elok, yang tidak sesuai, yang buruk sebagai sempadan. Yang terbaik ialah melakukan apa yang paling menepati keperluan anak-anak murid kita. Dan jika kita sebagai umat Islam boleh memanfaatkan ilmu-ilmu pedagogi yang telah ada dalam dunia pendidikan ini, disertakan pula dengan pandangan alam yang lebih holistik tentang Islam, kita boleh pergi lebih jauh. Tetapi dengan sikap yang tidak betul, kebimbangan saya ialah dunia pun kita tak dapat, akhirat pun kita terlepas. Na'udzubillah min zalik. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.